COVID-19. Kalaulah dulu bla bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saya Nazar Al-Jibra dan hari ini adalah hari kelima Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini hari Ahad 22 hari bulan 3 2020, 3.15 minit petang. Tuan-tuan, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sedikit sharing daripada Al-Quran. Saya nak kongsikan beberapa petikan komentar Allah Ta'ala tentang isu yang kita sedang hadapi ini daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar orang berkalau-kalau di media sosial. Saya membaca banyak sangat komentar-komentar di media sosial yang mana orang berkalau-kalau tentang COVID-19 ini. Orang berkalau-kalau tentang masa lalu. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar bunyi seperti ini. Kalaulah dulu kerajaan awal-awal lagi halang kemasukan orang China masuk Malaysia, mesti hari ni bla 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 bla. Ataupun tuan-tuan mendengar orang menyebut seperti, kalaulah dulu kita buat lockdown ini sejak hari pertama kes ini lagi, waktu tak ramai lagi kita buat lockdown dah, mesti bla 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 bla. Ataupun mungkin tuan-tuan mendengar, kalaulah hari ini Dr. Zul masih lagi Menteri Kesihatan kita dan Mat Sabu masih lagi Menteri Pertahanan kita, mesti bla 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 bla. Tuan-tuan, sama ada mesti itu dalam bentuk positif ataupun negatif, yang pentingnya semua ayat-ayat contoh saya beri tadi adalah benda yang kita dapati rakyat Malaysia bercakap tentang masa depan, tentang masa lalu. Mereka berkalau-kalau tentang masa lalu. Soalan yang patut kita tanya hari ini adalah, adakah sikap kita yang sentiasa berkalau-kalau tentang masa lampau ini adalah satu sikap yang bagus? Adakah ia satu sikap yang dipuji, terpuji dalam agama kita? Tuan-tuan, hari ini sebenarnya isu berkalau-kalau ini Allah ada menyebutnya dalam Al-Quran, dan hari ini kita cuba untuk kongsikan bersama. Allah menyebut dalam surah Ali Imran. Allah menyebut dan berkomentar tentang isu ni dalam surah Ali Imran ayat 156. Apa Allah sebut? Allah berkata, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya beriman, tuan-tuan beriman, maka ayat ini adalah tadabbur untuk kita, arahan untuk kita. Allah memerintahkan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan, la takunu kallazina kafaru, jangan kalian jadi seperti orang-orang kafaru, orang-orang yang ingkar itu. Ayat ini, perkataan orang-orang yang ingkar dalam ayat ini, allazina kafaru dalam ayat ini merujuk kepada orang-orang munafik di Madinah pada waktu itu. Poin dia, munafik. Satu orang yang kelihatan Muslim, tapi mereka sebenarnya tidak berakidah dengan akidah Muslim. Apa Allah sebut? Wahai orang beriman, jangan kalian jadi macam orang-orang ingkar, si munafik tu. Apa yang munafik buat? Waqalu, orang munafik ni akan berkata, wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu uzza. Orang munafik akan berkata kepada saudara-saudara mereka sewaktu saudara mereka itu darabu fil ardi, satu saudara mereka itu keluar bertebaran di muka bumi ni, pergi ke sana ke sini, aw kanu uzzan, ataupun saudara mereka itu pergi berperang. Orang munafik akan cakap apa? Lau kanu indana, kalaulah kawan kita tu tak keluar perang, kalaulah kawan kita tu tak pergi tempat tu, lau kanu indana, kalaulah orang-orang ni tak buat sekian tentang masa lalu, ma matu wa ma qutilu, mesti kawan kita tu tak mati, mesti kawan kita tu tak terbunuh. Tuan-tuan, ayat ini menunjukkan bahawa Allah sebut apa tadi? Jangan kamu jadi macam orang munafik. Orang munafik buat apa? Mereka cakap kepada saudara-saudara mereka sewaktu saudara mereka nak keluar pergi ke sana ke sini atau nak keluar pergi berperang, mereka kata, kalaulah mereka tinggal bersama-sama kita, kalaulah mereka tak keluar pergi tempat tu, kalaulah mereka tak sekian, tentu mereka tak mati, tentu mereka tak terbunuh. Tuan-tuan, Allah kata jangan jadi macam tu. Sambungan ayat itu Allah berkata, liyaj'alallah zalika hasratan fi qulubihim. Allah menjadikan perkara itu untuk menimbulkan hasratan, untuk menimbulkan rasa penyesalan dalam jantung hati mereka. Dengan menyebut-nyebut kalau yang berkaitan tentang masa lalu, bila kita berkalau-kalau tentang masa lalu, zalika hasratan fi qulubihim,
Perkara itu hanya menyebabkan timbul rasa penyesalan, menyesal tentang masa lalu. Dan Allah kata itu tak bagus. Allah kata itu tak bagus. Berkalau-kalau menyesal, mengeluh tentang masa lalu, ianya bukan sesuatu yang bagus. Bukan sesuatu yang bagus. Allah sambung, Allah berkata, Wallah yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala yang menghidupkan, wa yumit. Dan Allah Ta'ala yang mematikan. Wallah bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa sahaja yang kita sedang lakukan. Tuan-tuan, Allah yang menghidupkan dan Allah mematikan. Tidak ada kaitan satu orang tu buat apa di masa lalu dengan apa yang berlaku kemudiannya. Allah yang menentukan segala perjalanan takdir. Mati dan hidup telah ditakdirkan. Kita selaku orang beriman dan bukan munafik, kita sangat yakin bahawa mati, hidup, jodoh, ajal, rezeki, segala-galanya telah tertulis, takdir. Maka Allah highlight di sini, perkataan-perkataan orang munafik itu adalah salah. Salah bahawa mereka berkalau-kalau, kalau berlaku sebaliknya seperti yang mereka cadangkan, maka akan berlaku konsekuen yang berbeza di masa hadapan. Jawapannya tidak. Sesuatu yang ditakdirkan, apa sahaja yang berlaku di masa lalu, apabila sesuatu itu telah ditakdirkan, ia tetap akan berlaku. Sebab itu Allah highlight bahawa Allah yang menghidupkan dan mematikan, bukannya perbuatan kamu yang A ataupun B yang menyebabkan kamu mati ataupun kamu hidup. Allah yang menentukan takdir, mati atau hidup. Allah berkomentar lagi tentang perangai munafik ini. Allah highlight isu yang sama, tapi kali ini dekat ayat 168. Dekat ayat 168, Allah berkomentar lagi tentang ciri munafik. Allah berkata, Allazi qalu li ikhwanihim. Orang munafik adalah orang-orang yang mereka ni berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu. Sedangkan orang-orang munafik ni qa'adu, pasif, duduk kat rumah je pun. Tentang saya nak sebut di sini, majoriti kita bukanlah orang yang sedang menyumbang untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ni. Kita bukanlah orang yang menyumbang majoriti kita. Ataupun kalau kita menyumbang, kita hanya menyumbang dengan sangat minima. Majoriti kita adalah orang yang duduk dekat rumah. Itulah cara sumbangan yang kita lakukan sekarang. Kita bukannya orang yang berada di muka depan, di frontliner. Kita bukan orang yang berada di medan hadapan. Kita bukan juga orang yang menjaga di jalanan sekarang. Kita bukan polis tentera yang sedang menyumbang kerah tenaga kita untuk COVID-19 ni. Majoriti kita hanya orang yang duduk depan laptop, depan komputer, depan TV, duduk kat rumah, scroll. Kemudian kita mula memberi suggestion. Yang mana suggestion tersebut, kalau suggestion yang membina tak apa, tapi kebanyakan kita hanya menunding jari dan menyalah-nyalahkan. Dan lebih teruk, kita adalah orang yang sudahlah pasif, kemudian kita berkalau-kalau pula. Kita duduk kat rumah tak menyumbang, kemudian kita berkata pula kepada saudara mereka, kepada saudara kita, orang yang menyumbang, dengan ayat-ayat seperti munafik. Apa Allah sebut? 168 Ali Imran 168, Allah berkata, Allazi qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Orang munafik adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, sedangkan mereka tu pasif sahaja, tak buat apa pun. Lau ata'una ma qutilu. Kalaulah kawan-kawan kita tu ata'una, ikut saranan kita, ma qutilu, confirm tak mati. Allah kata, munafik kata, kalaulah orang itu, orang ini, orang itu, orang ini ikut saranan kita, mesti mereka tak mati. Kalau kerajaan ikut saranan aku, mesti kes tak jadi macam ni. Kalau doktor tu buat macam ni, mesti tak jadi macam ni. Kalau menteri tu buat macam ni, mesti COVID-19 tak jadi macam ni. Kalau. Maka tuan-tuan, Allah memanggil perkataan tu perkataan munafik. Sudahlah pasif, tak menyumbang, banyak menuding jari, dan banyak berkala-kala tentang masa lalu. Qul, engkau beritahu ke orang-orang ni Muhammad. Qul, kau jawab balik dekat orang-orang munafik ni Muhammad. Qul fadra'u an anfusikum maut. Kalau kau rasa kau ada saranan, kalau kau rasa kau ada cara untuk mengelakkan mati ni, maka Allah kata, hindarkanlah kematian daripada menimpa diri kalian sendiri. In kuntum sadiqin, kalau kau betul sangat. Tuan-tuan, majoriti manusia, bahkan confirm, bukan majoriti, semua orang tidak boleh menghindari mati. Semua orang tidak boleh menghindari mati. Semua orang pasti mati, usaha macam mana pun, apabila ajal datang, mati. Tuan-tuan, setakat saya bercakap sekarang, 9 orang telah pun disahkan maut kerana COVID-19. Tuan-tuan, 9 orang ini telah tercatat ajal mereka untuk mati. Sebab itu apabila kita berkata, kalaulah
sekian, mesti 9 orang tu belum mati, ketahuilah Tuhan membenci perkataan tersebut. Kerana telah tercatat mereka itu memang akan mati whatsoever happen pun. Dan telah tercatat mereka mati dengan cara COVID-19. Itu telah tercatat. Maka tuan-tuan, sebab tu Allah membenci orang yang sudahlah pasif, duduk kat rumah, tidak menyumbang, kemudian mula berkalau-kalau. Kalau kerajaan buat tu, kalau menteri buat ni, mesti 9 orang tu masih hidup. Tuhan membenci perkataan tersebut. Sangat-sangat membenci perkataan tersebut. Tuan-tuan, seterusnya saya nak menyeru kepada tuan-tuan, adakah berkalau-kalau ni salah? Setengah orang akan bertanya, adakah berkalau-kalau ni sesuatu benda yang sangat-sangat salah? Jawapannya, ya. Berkalau-kalau ini salah apabila berkalau-kalau itu tentang masa lalu. Bukan tentang masa depan. Kalau aku besar nanti aku nak jadi sekian-sekian, yang tu kalau tak apa, tu tentang masa depan. Tapi kalau tu tentang masa lalu. Ya, kalau tentang masa lalu ni adalah sangat salah, bahkan dibenci dalam agama kita. Jika berkalau-kalau itu kerana mengeluh, dan juga berkalau-kalau itu kerana menyalah-nyalahkan orang lain, Tuhan sangat membencinya. Namun, berkalau-kalau ini tentang masa lalu adalah harus untuk kita buat kalau berkalau-kalau itu adalah bentuk muhasabah. Muhasabah yang macam mana? Saya akan bagi 2 contoh kat sini. 1, kita boleh berkata, next time, kita perlu pastikan pihak universiti tak arahkan pelajar balik kampung. Kalau tak, kita akan ada mass gathering macam berlaku baru-baru ni dekat station bus. Tuan-tuan, bercakap seperti itu adalah muhasabah. Itu bukan berkalau-kalau. Itu adalah cara muhasabah yang patut. Instead of kita berkata, kalaulah dulu pihak you tak arahkan pelajar balik kampung, mesti bla 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 bla. Yang bahagian kedua tak betul. Ataupun kita kata, muhasabahnya, next time kita perlu tegas menghalang orang-orang yang dari negara wabak ini masuk ke Malaysia from day one. Ayat itu ayat muhasabah. Instead of kita berkata, kalaulah dulu kerajaan larang orang China tu masuk Malaysia, mesti bla 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 bla. Bahagian kedua, Tuhan membencinya. Jelas? Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak akhiri kongsian hari ini dengan quote satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Seawal ayat 28, Allah menyebut satu fundamental belief umat Islam. Apa yang Allah sebut? Allah berkata, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Sesiapa yang apabila telah datang kepada kalian petunjuk daripada aku, faman tabi'a hudaya, sesiapa yang ikut petunjuk aku itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kebimbangan ke atas mereka dan mereka tidak bersedih. Saya ulang balik, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kebimbangan ke atas mereka dan mereka tidak bersedih. Sesiapa yang ketika petunjukku datang dia ikut, dia tak risau dan dia tak sedih. Tuan-tuan, pertama sekali saya nak highlight sini, apakah benda yang kita risau, benda yang kita bimbang? Apakah perkara yang kita bimbang? Kita bimbang tentang masa depan. Kita bimbang tentang masa depan. Adakah kita punya tempoh berkurung ni akan tamat selepas 14 hari? Itu tentang masa depan. Allah kata, sesiapa yang ikut petunjuk aku, dia tiada kebimbangan ke atas dia. Apa berlaku tentang masa depan, dia tak perlu bimbang. Kerana apa? Kerana dia ikut petunjuk aku. Dalam kes hari ini, jangan berkalau-kalau. Siapa yang tidak berkalau-kalau, maka dia tak perlu bimbang tentang masa depan. Tiada kebimbangan ke atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tak akan bersedih. Apa yang kita sedihkan? Kita sedihkan tentang masa lalu. Kita sedihkan tentang beberapa perkara, langkah-langkah yang silap kita ambil pada masa lalu. Walahum yahzanun. Siapa-siapa ikut petunjuk, mereka tak akan sedih. Walahum yahzanun. Justru itu tuan-tuan, kita tak perlu mengeluh. Kita tak perlu bersedih tentang masa lalu. Kerana kita adalah orang beriman. Masa lalu telah pun berlaku. Bimbang tentang masa depan, sedih tentang masa lalu, langsung tidak mengubah apa-apa. Bimbang tentang masa depan, sedih tentang masa lalu, langsung tidak mengubah apa-apa. Sebaliknya, tindakan kita, muhasabah yang kita ambil, ia akan mengubah sesuatu. Maka tuan-tuan, kesimpulannya, berkalau-kalau tentang masa lalu, mengeluh ini, pertama dia hanya menimbulkan rasa penyesalan. Dan menimbulkan rasa penyesalan. Menyesal tentang masa lalu itu adalah perbuatan negatif. Yang kedua, sikap berkalau-kalau, mengeluh tentang masa lalu ini adalah sikap menolak iman. Menolak keimanan kita tentang takdir.
Dan kita orang beriman, antara rukun iman kita adalah beriman kepada qada dan qadar. Sebab tu tuan-tuan, berkala-kala tentang masa lalu adalah sikap menolak keimanan terhadap takdir, qada dan qadar. Yang ketiga, sedih, menyesal tentang masa lalu ini tidak mengubah apa-apa. Yang keempat, bimbang tentang masa depan turut tidak mengubah apa-apa. Sebaliknya, muhasabah. Yang kelima, muhasabah, belajar tentang kesilapan kita masa lalu, muhasabah untuk kita prepare untuk masa depan, itu akan mengubah sesuatu. Tuan-tuan, masa depan insya-Allah kita akan harungi COVID-19 ini. Malaysia tak akan musnah kerana COVID-19 ini. Kita akan tetap bangkit selepas ni. Dan selepas 10-20 tahun nanti, mungkin ada wabak lain, mungkin ada ancaman lain pula datang kepada cucu-cucu kita akan datang. Semoga kita akan muhasabah, belajar daripada silap kita yang sekarang untuk preparation masa hadapan. Wallahu alam.